Untuk pengenalan gamifikasi ini ialah merupakan satu pendekatan yang moden yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar. Selain itu, penggunaan elemen seperti mata, lencana dan cabaran ini menjadikan PDP lebih interaktif dan menyeronokkan serta sesuai dengan generasi digital pada masa kini. Seterusnya, isu atau masalah dalam PDP. Tahap motivasi dan penglibatan aktif pelajar adalah rendah, menyebabkan sikap pasif dan pencapaian pembelajaran tidak optimum. Pelajar kurang bermotivasi, menunjukkan efikasi kendiri rendah, serta mudah berputus asa. Pendekatan pengajaran tradisional yang berpusatkan guru menjadikan pembelajaran membosankan dan kurang bermakna. Perbezaan kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar yang tidak ditangani dengan baik bertentangan dengan konsep zon perkembangan proksimal ZPD. Pelajar abad ke-21 sebagai digital natives memerlukan pembelajaran yang interaktif dan relevan. Gamifikasi berpotensi meningkatkan motivasi, efikasi kendiri, dan penglibatan aktif melalui elemen permainan seperti matlamat cabaran dan maklum balas. Bahagian strategi, kami menggunakan elemen gamifikasi sistem mata dan lencana. Untuk mendapat mata, pelajar perlu aktif melibatkan diri dalam PDP dan rajin menyelesaikan tugasan yang diberi. Manakala yang lencana pula, lencana ini adalah satu penghargaan pencapaian pelajar dan bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin pelajar itu. Seterusnya, kita beralih kepada prosedur gamifikasi, di mana gamifikasi ini dilaksanakan secara terancang untuk mencapai objektif pembelajaran. Ia menekankan juga penglibatan aktif pelajar melalui cabaran dan kerjasama dalam kumpulan. PDP berpusatkan pelajar ini dapat meningkatkan lagi minat dan penglibatan pelajar di dalam bilik darjah. Terdapat 3 peringkat utama, yaitu yang pertama adalah persediaan, kedua adalah pelaksanaan, dan ketiga adalah penilaian dan refleksi. Peringkat yang pertama yaitu persediaan, di mana guru akan memilih satu topik yang sesuai untuk aktiviti gamifikasi, contoh dia teknik catatan dan juga pencampuran warna. Guru akan menyediakan juga sistem mata lencana dan juga tahap pencapaian pelajar. Mata akan diberi mengikut tahap kesukaran tugasan yang dibuat oleh pelajar, dan pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil, dan bahan peralatan tidak perlu disediakan oleh pelajar, karena guru akan sediakan peralatan dan juga bahan aktiviti gamifikasi ini. Peringkat yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana guru akan menerangkan terlebih dahulu objektif dan juga peraturan aktiviti. Pelajar juga akan menjalankan aktiviti ini dalam bentuk cabaran berkumpulan. Pelajar bekerja sama untuk menyiapkan sesuatu tugasan yang diberi. Guru akan membimbing dan juga memantau pelajar sepanjang aktiviti ini berlangsung. Mata dan juga lencana akan diberi kepada kumpulan yang aktif dan juga kreatif. Peringkat yang ketiga yaitu penilaian dan juga refleksi, di mana guru akan mengira jumlah mata setiap kumpulan di dalam aktiviti gamifikasi ini, kemudian keputusan akan dipaparkan di papan kedudukan pelajar. Pelajar berkongsi pengalaman dan juga pendapat mereka selepas selesai semua aktiviti gamifikasi, kemudian guru akan menilai penglibatan dan juga pencapaian pelajar. Aktiviti ini akan diperbaiki untuk pengajaran masa akan datang selepas semua aktiviti gamifikasi ini selesai. Model Mechanics, Dynamics, dan Estetik MDA yang diperkenalkan oleh Unique, LeBlanc, dan Zubek 2004 menyediakan kerangka konseptual yang sistematik untuk memahami elemen permainan dalam konteks gamifikasi, pengajaran, dan pembelajaran. Mechanics merujuk kepada komponen asas dan peraturan permainan seperti mata, lencana, tahap, cabaran, barangan maya, dan papan kedudukan yang direka secara sengaja untuk mengawal tindakan pelajar. Manakala
Dynamics yaitu corak tingkah laku dan interaksi yang muncul hasil penggunaan mekanik tersebut, termasuk persaingan, kerjasama, kemajuan pembelajaran, dan penglibatan berterusan. Interaksi antara mekanik dan dynamic akhirnya menghasilkan estetik, yaitu pengalaman emosi dan psikologi pelajar seperti keseronokan, kepuasan pencapaian, rasa cabaran, dan pengembaraan dalam proses pembelajaran. Seterusnya fokus kepada elemen-elemen dalam permainan. Elemen yang pertama ialah elemen points ataupun mata. Elemen ini merupakan komponen asas dalam gamifikasi yang berfungsi sebagai sistem ganjaran kuantitatif untuk menilai pencapaian dan penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kedua, elemen badge ataupun lencana berfungsi sebagai simbol visual pencapaian pelajar. Elemen ini direka sebagai peraturan dan ganjaran formal untuk mengiktiraf pencapaian tertentu dalam sesuatu sistem permainan. Elemen seterusnya ialah levels ataupun tahap. Elemen ini berfungsi untuk menyusun pengalaman pembelajaran secara berperingkat mengikut tahap kesukaran dan kemajuan pelajar. Elemen ini menggalakkan kemajuan, cabaran berperingkat, dan komitmen berterusan dalam kalangan pelajar. Elemen seterusnya ialah leaderboards, yaitu papan kedudukan. Elemen ini merupakan salah satu komponen gamifikasi yang memaparkan kedudukan pelajar berdasarkan pencapaian seperti mata, tahap, atau lencana yang diperoleh. Seterusnya, elemen virtual goods ataupun barangan maya. Elemen ini merupakan salah satu komponen penting dalam gamifikasi yang bertindak sebagai ganjaran digital untuk mengiktiraf pencapaian atau usaha pemain. Seterusnya ialah elemen challenge ataupun cabaran. Cabaran merupakan salah satu komponen penting dalam gamifikasi yang direka untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, kemahiran pemain melalui tugasan atau misi yang mencabar. Penilaian keberkesanan proyek gamifikasi. Penilaian keberkesanan proyek gamifikasi dilakukan untuk menilai keberkesanan penggunaan elemen permainan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam mencapai objektif pembelajaran. Terdapat 5 kaedah penilaian yang digunakan dalam proyek gamifikasi. Yang pertama, membuat analisis dengan menilai prestasi dan tahap pengetahuan pelajar. Yang kedua, reka bentuk. Mereka bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan gamifikasi. Yang ketiga, membuat penyelidikan dengan menggunakan soal selidik untuk mengetahui perubahan prestasi pelajar. Yang keempat, pelaksanaan untuk membuktikan keberkesanan proyek gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir, membuat penilaian, yaitu dengan membuat perbandingan sebelum dan selepas proyek gamifikasi. Indikator kejayaan dalam proyek gamifikasi. Yang pertama, objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran tercapai dengan menilai tahap penguasaan hasil pembelajaran pelajar. Yang kedua, tahap penglibatan dan motivasi, yaitu pelajar aktif dan terlibat dalam pembelajaran dengan melakukan interaksi. Yang ketiga, prestasi akademik. Pelajar mahir menggunakan kemahiran berpikir aras tinggi. Dan yang keempat, keseronokan. Pelajar akan merasa seronok dalam pembelajaran dengan adanya proyek gamifikasi. Kesimpulannya ialah gamifikasi meningkatkan penglibatan dan juga motivasi pelajar melalui pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan. Pendekatan ini membantu untuk mencapai objektif pembelajaran serta menyokong perkembangan kognitif, efektif, dan juga sosial pelajar. Itu saja daripada kumpulan 1. Sekian dan terima kasih.